Pendahuluan bagi keganasan rumah tangga. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, keganasan bermaksud perihal ganas, kebuasan dan kegarangan, manakala rumah tangga bermaksud perihal rumah dan kehidupan dalam rumah iaitu keluarga. Pengertian secara umum, keganasan rumah tangga adalah bermaksud pelakuan tingkah laku yang sengaja atau cuba meletakkan mangsa iaitu ahli keluarga dalam ketakutan dan mencederakan ahli keluarga secara fizikal dan mental. Punca-punca berlakunya keganasan rumah tangga. Yang pertama, tekanan hidup yang dihadapi oleh individu. Tekanan merupakan satu tindak balas fizikal, emosi dan mental terhadap sesuatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Contohnya, kos yang tinggi untuk menyara keluarga menjadi beban untuk para ketua keluarga. Mereka akan berada dalam tekanan untuk memberikan sepenuh perhatian terhadap kerja dan keluarga. Ini menyebabkan mereka tidak mampu untuk mengawal diri daripada bertindak ganas seperti memukul ahli keluarga mereka bagi melepaskan tekanan yang dihadapi. Seterusnya, punca-punca berlakunya keganasan rumah tangga adalah sikap panas baran dalam keluarga. Panas baran merupakan masalah yang dikaitkan dengan keturunan. Orang yang mempunyai masalah tersebut bersifat impulsif, iaitu jika seseorang memarahi mereka, mereka juga cepat beremosi dan akan memarahi orang tersebut. Panas baran juga terjadi apabila si pelaku tidak dapat mengawal tekanan atau stres yang dialami menyebabkan mereka melepaskannya terhadap mangsa terdekat. Berdasarkan statistik oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kes panas baran atau kegagalan mengawal marah merekodkan 71 kes membabitkan mangsa wanita dan 14 lelaki. Kesan berlakunya keganasan rumah tangga ialah mangsa mengalami kemurungan, ketakutan dan mudah cemas. Selain itu, mangsa juga mengalami kecederaan fizikal dan tekanan mental akibat dipukul dan diseksa oleh pelaku. Seterusnya, sudut psikologi kanak-kanak terjejas menjadikan mereka kurang berkeyakinan. Kesan yang terakhir ialah penganiayaan terhadap orang tua akan berleluasa seperti ditinggalkan di rumah-rumah kebajikan dan diperlaku seperti orang gaji. Okey, untuk hubungan etika dalam masalah keganasan rumah tangga, etika tu adalah nilai baik yang dilihat di mata manusia yang mana ia amat penting dan perlu di dalam sesebuah rumah tangga. Antara etika yang perlu ada ialah seperti tanggungjawab, kasih sayang dan juga nilai integriti. Sikap tanggungjawab tu kita sudah tahu, kasih sayang kita tahu dan nilai integriti itu adalah nilai kejujuran. Akan menerangkan langkah-langkah pertama. Mangsa boleh melaporkan dan mendapatkan perintah perlindungan. Perintah perlindungan boleh ditambahkan dari polis pada bila-bila masa sekiranya bimbang tentang kecederaan fizikal atau dalam keadaan ketakutan penderitaan. Mangsa dapat dilindungi oleh undang-undang dan menghalang pelaku daripada mendekati dan melakukan penderitaan ke atas mangsa. Langkah ini penting bagi menjamin keselamatan diri dan keluarga. Langkah tersebut hanya mampu dijalankan dalam kelompok yang kecil dan bukannya secara dunia. Langkah kedua adalah pihak Kementerian Kesihatan Malaysia haruslah mengadakan program kesedaran bertujuan untuk menunjukkan betapa pentingnya institusi keluarga yang sihat. Masyarakat dapat didedahkan dengan berbagai cara untuk membentuk keluarga yang sejahtera. Program tersebut juga dapat mendidik rakyat tentang cara-cara untuk mengawal emosi dan stres, supaya kita tidak mudah hilang kawalan sehingga menyakiti orang tersayang. Langkah oleh pihak kerajaan itu melibatkan seluruh negara dengan bertujuan untuk mencegah dan merawat masalah tersebut. Namun langkah ini mungkin hanya memberi kesan untuk jangka masa yang singkat kerana langkah ini tidak dijalankan secara spesifik. Okey, kesimpulannya, keganasan rumah tangga merupakan salah satu masalah sosial yang perlu dibendung dari terus berleluasa. Langkah yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut ialah mangsa boleh mendapatkan perlindungan dari pihak polis sekiranya mangsa berada dalam ketakutan penderitaan. Oleh yang demikian, mangsa akan merasa selamat dari masalah tersebut. Intihannya, semua pihak perlu sedar akan kesannya dan bersama-sama kita membenterasnya agar isu ini tidak menjadi satu wabak yang terus bernanah dalam masyarakat bagi melahirkan model insan yang seimbang jasmani, emosi dan rohani.